berkumpul di pekarangan Surau Timang Taman Negara untuk sambutan Majlis Maulid Rasul peringkat Taman Negara kerjasama dengan JKPZ 8, iaitu Jawatan Kuasa Penduduk Zon 8. Jadi saya menyampaikan salam takzim daripada pengerusi JKPZ 8, iaitu Tuan Haji Elmi bin Ismail, yang beliau tidak dapat hadir pada malam ini. Dia memang berhajat nak hadir, tetapi disebabkan kesihatan tidak mengizinkan. Hari semalam beliau berada di hospital, jadi dia tak dapat hadir. Jadi disampaikan salam insya-Allah. Dah aku punya skrin, babe. Steady sikit. Pada petang tadi hujan turun, walaupun tak lebat, tapi hujan telah turun, hujan rahmat. Kita pada awalnya memang kita rancang nak buat penarakan, memandangkan kita dah lama dulu sebelum Covid dulu, kita ada buat penarakan. Kita pusing daripada surau ke Taman Mega Luar belakang, dan kita pusing balik semula ke surau. Jadi pada kali ini kita merancanglah untuk nak buat penarakan, walaupun tak jauh, tetapi apakan daya, kita hanya mampu merancang. Tuhan menentukan, hujan telah turun, jadi kita tak dapatlah nak berarak bersama-sama. Walau bagaimanapun, alhamdulillah sekarang ni hujan pun telah reda, jadi kita akan dapat sama-sama lah ikuti ceramah nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kebiasaannya lain dari yang lain. Memang saya rasa dalam pengalaman saya inilah kali pertama. Biasanya tengok dalam TV aja. Kali ini kita bersama-sama dengan kumpulan qasidah. Dan tuan-tuan, puan-puan yang mendengar qasidah tadi, rasa saya bahasa Arabnya ada, bahasa Melayu pun ada, telah menceritakan berkaitan dengan kebesaran baginda Rasulullah SAW. Bila mana kita cerita sebut Maulid Nabi, bermula 12 Rabiul Awal ke hadapan. Ke hadapan tu sampai sekarang lah tuan-tuan ni, dah hampir sebulan lebih, sambut lagi. Ini kita Johor, luar biasa. Kata Datuk Noh Gadut, Johor ni memang luar biasa.
Jadi tahniah kita luar biasa. Dan cadangan kita tuan-tuan dan puan-puan, ibu, ayah-ayah dan anak-anak, kita mulakan dengan berkumpul di Dewan lan tadillu abada wahya al-Quran wa sunnati Rasulillah. Nabi pesan pada kita tuan-tuan untuk kita dapatkan kehidupan sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan pada kita dua perkara. Pertama Al-Quran, kedua sunnah. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Aku tinggalkan kepada kamu itu dua perkara. Selagi mana kamu berpegang padanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kita tuan-tuan sekarang ni senang. Sekarang ni tuan-tuan kalau pergi mana-mana insya-Allah tak sesat. Insya-Allah tak sesat. Kalau golongan macam saya ke bawah insya-Allah tak sesat. Kalau golongan-golongan macam ayah saya, arwah ayah saya, kalau mak arwah ayah saya, mak saya kalau berjalan di bawah kita. Dulu kalau saya berjalan, saya tanya abah, jalan mana bah? Kau masuk sana, masuk sana, masuk sana. Nama jalannya apa bah? Kita senantiasa nyanyikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Taala ingatkan kepada kita sesungguhnya ya orang yang beriman bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi, wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu kepada Rasul. Hanya Allah Taala suruh kita. Tuan-tuan, mudah saja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada pandangan kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Letak Sayyidina boleh, tak letak Sayyidina pun boleh. Ada pandangan mengatakan bahawa kalau dalam solat, kalau dalam bacaan qiraah solat itu Nabi waridkan kepada kita, turunkan kepada kita ada perkataan Sayyidina. Jadi dalam bacaan solat tidak ada Sayyidina Muhammad. Dalam bacaan solat itu hanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam bacaan solat. Maka dalam solat pun begitu juga. Ada pandangan menyatakan bahawa kita nak menambah keberkatan Sayyidina. Sayyidina ini satu penghormatan kepada baginda Rasulullah, pun boleh tambah juga tuan-tuan. Maka dalam satu hadis Nabi tuan-tuan, dibaca oleh Sayyidina Ubay bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni aksiru salati alaika fakam aj'al laka min salati. Ya Rasulullah, aku ini ingin memperbanyakkan selawat ke atasmu. Berapa banyak aku harus selawat? Berapa banyak aku harus berselawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Nabi katakan padanya, terpulang padamu. Kenapa Nabi kata terpulang tuan-tuan? Nabi tidak mahu membebankan. Tetapi Sayyidina Umar tanya lagi, berapa bilangan ya Rasulullah? Maka Rasulullah terpulang kepadanya. Tetapi Sayyidina Ubay tanya lagi, berapa kali ya Rasulullah? Rasulullah kata terpulang padamu. Sehinggalah tuan-tuan, oleh kerana banyak kali Sayyidina Ubay tanya, maka Nabi katakan padanya, iza katafa hamaka wa yughfaru laka zambaka. Cukuplah sekadar Allah mencukupkan segala keperluanmu dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Maka tidak ada had bilangan. Selagi mana kita ada ruang dan peluang untuk selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan tuan-tuan, tidak ada. Dan lebih penting tuan-tuan, lidah kita ini kita basahkan dengan zikrullah. Bukanlah kita basahkan dengan perkara-perkara yang menyedapkan nafsu kita. Kita ni tuan-tuan, hidup tahun 2024 sudah tentu berbeza dengan tahun 2020, berbeza dengan tahun 2000. Bahkan lagi beza tahun 90, berbeza lagi tahun 80. 80 telefon pun belum berapa nak ada tuan-tuan kan. Abang saya masuk asrama tahun 88. Baru telefon masuk dalam rumah saya lah, rumah ayah saya baru masuk. Itu pun telefon yang ada gagang tu. Dulu kita main bulat kan, anak-anak kita yang tak lupa mesti gerak-gerak. Lepas tu dah ada model tak, ingat picit. Itu pun letak mangga kan, letak mangga. Kenapa letak mangga? Biar telefonnya mahal sangat. Asyik bergayung saja. Saya pun semasa sekolah Kedah lagi. Kenapa mak bergayung? Rupanya abang saya bergayung ni banyak sangat biar telefonnya di mangga. Zaman tu tuan-tuan. Sebelum tu lagi kita ada box dengan dia punya torong dia kan. Cakap dekat sini, dia punya speaker kat sini. Berbeza-beza. Tahun 2024, telefon di tangan. Bukan telefon aja, TV je pun ada. Internet pun macam-macam juga. Maka kita merasakan bahawa senangnya zaman kita. Tetapi jangan lupa, senangnya teknologi itu, senang juga manusia dicampakkan ke dalam neraka Allah SWT kerana lupa dengan apa yang dia buat. Sebab itu dalam surah Yasin ayat 65 yang kita sudah hafal saya rasa, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat nanti tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tutup mulut kita ni. Di dunia ni mulut kita akan mencipta alasan. Ada masalah je,
Hari mana? Kenapa tak datang tadi? Hujan lah. Tuan-tuan kan, kenapa tak datang? Hujan, tunggu hujan kena dah baru datang. Kalau tak nanti motor basah, kena hujan. Aku tak boleh kena hujan, nanti demam. Demam pula, demam mana tapioka pula tuan-tuan kan. Itu contoh tuan-tuan ya. Kita akan cerita alasan. Tetapi bila bertemu Allah Ta'ala, tak ada sempatnya tuan-tuan nak cerita alasan. Nakhtimu ala afwahihim, tangan kita ini akan bercakap apa yang kita tintakan. Dulu tintakan pada buku tuan-tuan kan, sekarang tak tintakan di sinilah. Di sini kita tintakan, kita tulis apa yang kita suka. Rupanya tak tuan-tuan, kita tulis yang dibenarkan. Sebab tu kita selalu dianjurkan untuk sentiasa menasihati antara satu sama lain. Tu tuan-tuan, sebab tu Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan ingatan. Sesungguhnya ingatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Bila mana kita diberi ingatan tuan-tuan, fikir بأهل البدر